A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikurniakan dengan kesempatan masa dan juga waktu untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kesempatan dan juga masa yang masih Allah kurniakan kepada kita maka dapat kita pergunakan terutama dalam kita meneruskan kewajipan ataupun tanggungjawab yang telah pun dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan segala amalan ataupun ibadah yang kita laksanakan akan diterima sebagai satu amal yang soleh yang kita harap menjadi sebab ataupun punca untuk kita mendapat rahmat, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama di kehidupan yang akan datang insya-Allah. Baik, jadi pada malam ni kita nak sambung membincangkan sebahagian lagi daripada peringatan yang terdapat dalam pengajaran yang ke-27 yang kita ambil daripada kitab Al-Mawa'izul Badi'ah, ketika mana dalam pengajaran yang ke-27, di awal pengajaran yang ke-27 dalam kitab ini disebut oleh pengarang kitab dengan menyatakan qala musannifur rahimahullahu ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, banyakkan olehmu bekalmu dengan berbuat ibadah kepada Allah Taala, kerana bahawasanya jalan syurga itu amat jauh. Maka ini yang kita bincang dalam persoalan yang pertama yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang kita sebut dalam mukadimah tadi sebagai persoalan ibadah. Persoalan kita melaksanakan ketaatan dan kepatuhan dalam segenap apa juga perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan melaksanakan apa yang diwajibkan dan menjauhkan apa yang dilarang. Jadi mudah-mudahan ibadah ini menjadi sebab ataupun menjadi punca untuk kita mendapat segala kebaikan ataupun segala apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurniakan kepada golongan hamba-hambanya di akhirat kelak. Dan kita telah pun membincangkan sebahagian daripada apa yang ditulis dalam sebuah penulisan yang mengupas tentang persoalan ibadah. Ketika mana dalam apa yang telah pun kita sebutkan hari itu, penulis makalah ataupun artikel ini menyatakan bahawasanya ibadah merupakan perkara yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Walaupun banyak benda-benda yang kita rasa penting nak kena buat dalam hidup ini, walaupun banyak perkara-perkara yang kita rasa yang utama, yang perlu kita dulukan dalam urusan kehidupan, namun mengatasi segala yang terpenting, mengatasi segala yang paling utama ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana itulah, kata para ulama, tujuan manusia dicipta dan diberikan peluang untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kerana matlamat dan hikmah penciptaan yang dicipta Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mencipta kita sebagai manusia ini untuk kita beribadah, untuk kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata para ulama, kejayaan seorang di dunia dan di akhirat adalah bergantung kepada apa yang disebut sebagai ibadah yang dilakukannya. Itu apa yang telah pun kita bincangkan ataupun yang telah pun kita kongsikan dalam kesempatan perkongsian ilmu yang telah lalu berkaitan dengan persoalan ini. Cuma kata pengarang kita, kata penulis makalah ini, kadang-kadang ada sebahagian daripada kita yang menyalah tafsirkan ataupun menyalah ertikan apa yang disebut sebagai ibadah. Lalu mereka menganggap ibadah itu hanyalah upacara-upacara yang tertentu sahaja. Sebagaimana yang biasa kita fahami bila sebut kata ibadah, kita lebih cepat meletakkan ibadah dalam konteks perbuatan-perbuatan yang tertentu, antaranya sembahyang,
puasa, zakat, haji, umrah dan seumpamanya. Sebenarnya ibadah ini ialah apa yang kita lakukan dalam keadaan merangkumi semua bidang kehidupan, daripada sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana perkara tadi merupakan suruhan Allah, maka kalau sekiranya kita melaksanakan perkara itu, maka dia merupakan apa yang disebut sebagai ibadah. Tidak terkhusus kepada beberapa perkara-perkara yang biasa kita fahami. Sebab kita sebutkan tadi bahawasanya inilah tujuan utama manusia dijadikan. Lalu para ulama juga menyatakan bahawasanya setiap daripada kita sebagai manusia perlu menyoal diri kita sendiri dengan beberapa pertanyaan yang telah pun kita sebutkan hari itu, ketika mana ada 3 persoalan yang sentiasa perlu untuk kita tanya dan kita kena mencari sendiri jawapan dia. Pertama, persoalan yang disebut sebagai kenapa kita dijadikan. Kedua, apakah tugas utama kita di alam ini. Dan yang ketiganya, ke mana kita akan pergi selepas daripada kehidupan di dunia ni. Lalu di antara para ulama, antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam menyatakan persoalan ini sekiranya tidak dapat dicari jawapan, maka dia akan dikira sebagai suatu dosa yang tidak akan dapat diampunkan. Dalam keadaan ini perkara yang perlu untuk kita berikan penelitian ataupun memberikan perhatian dengan sewajarnya. Jadi ketika itu disebut oleh para ulama dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan matlamat dan tujuan kedatangan kita ke alam ini, ataupun kenapa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kata mereka sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Khalifah dalam arti kata untuk mentadbir, mendidik, membangun dan memimpin apa juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah pun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-30. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua kata para ulama, selain daripada menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan kita dicipta ialah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang disebut di dalam ayat Al-Quran, antaranya dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56 hingga 58. Begitu juga tentang suatu sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi yang bermaksud, wahai hambaku, aku tidak menjadikan kamu agar aku terhibur dengan kamu daripada kesepian, atau untuk memperbanyakkan bilangan kamu daripada kekurangan, ataupun untuk meminta pertolongan daripada kamu dalam perkara yang aku berasa lemah. Begitu juga bukan dengan tujuan untuk mendapat manfaat atau menolak kemudaratan, tetapi aku jadikan kamu ialah semata-mata untuk kamu sentiasa beribadah kepadaku dan sentiasa mengingatiku serta bertasbih kepadaku pagi dan petang. Ini di antara dalil-dalil ataupun nas-nas yang menunjukkan tentang persoalan tadi. Tujuan utama, hikmah penciptaan kita sebagai manusia yang termasuk dalam kelompok makhluk Allah ini ialah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dalam perkongsian ilmu yang telah lalu telah pun mana kata menerangkan tentang persoalan pengertian ibadah, sama ada dari sudut bahasa ataupun dari sudut istilah, dari sudut pandangan ulama-ulama akidah, ulama-ulama tauhid, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama fiqh dan seumpamanya. Dan telah pun kita sebutkan juga di dalam persoalan yang sama tentang asas-asas ibadah di dalam apa yang kita sebut sebagai persoalan tadi. Yang pertama yang kita sebut hari itu tentang ketundukan, yakni menurut, mengikut dan mendekatkan diri dengan segala perintah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita nak melaksanakan ibadah ini kena ada sifat tawadhu'.
Sifat maknanya merendahkan diri, ketundukan tadi dalam keadaan sedia mengikut, sedia menurut dan bersedia untuk melaksanakan apa juga perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kalau perkara ini tak ada, maka yang disebut sebagai ketundukan tadi bila mana kata dia tak ada, maka dia akan digantikan dengan apa yang disebut sebagai takabbur ataupun kesombongan. Waktu ketika mana sifat itu ada dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, maka mana mungkin orang yang berasa sombong, berasa takabbur, berasa mana kata dia cukup tadi mampu untuk melaksanakan sesuatu arahan dan juga perintah. Maka ketika itulah kata para ulama, dalam kita meletakkan sesuatu kaedah ataupun dalam kita mencari sesuatu cara untuk kita mana kata dapat melaksanakan ibadah ini, maka perkara pertama yang kita kena isi dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita ialah sifat tawadhu' tadi. Maka sifat ini lahir macam mana? Maka kata para ulama, dia berdasarkan kepada perasaan sedar terhadap keesaan Allah dan kekuasaannya di atas segala sesuatu, berbanding dengan kedaifan dan kekurangan serta kekerdilan diri kita sendiri. Maka nak menzahirkan, nak meletakkan rasa kita ni tak ada apa-apa, kita ni mana kata tak punya sesuatu pun, maka kita kena letakkan satu perasaan bahawasanya yang berkuasa, yang mana kata kaya, yang mampu, yang memiliki segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila merasakan diri itu kurang, bila merasakan diri itu tak punya apa-apa, maka mudah-mudahan timbul satu kesedaran, timbul suatu rasa maknanya perhambaan dalam diri dan dalam jiwa kita untuk kita melaksanakan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kerana kalau kita tak merasakan perkara tadi, maka tak akan mungkin ada sifat tawadhu' itu, sifat ketundukan tadi. Yang kedua, yang disebut sebagai persoalan kecintaan, di mana kepatuhan tadi juga adalah lahir daripada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia seiringan berasa mana kata kita ni berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di masa yang sama ada sifat kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang perkara yang kedua ni nanti akan kita kupas dengan lebih lanjut dalam kesempatan yang akan datang, tentang bagaimana para ulama menceritakan tentang persoalan tadi, kecintaan yang mudah-mudahan bila mana kita sertakan dalam hati kita, dalam jiwa kita tadi, maka ia juga mudah-mudahan menjadi sebab dan punca yang mendorong kita untuk sentiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang kedua ini, sifat yang kedua ini kata para ulama, berdasarkan kepada kesedaran manusia terhadap limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat dan rahmatnya. Begitu juga kesedaran ini lahir daripada rasa kagum terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita melihat, kita mengambil iktibar tentang sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, dalam keadaan itu di antara tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kemuliaan, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang berlaku, setiap perkara yang terjadi di sekitar kita, sama ada pada diri kita sendiri ataupun pada keadaan sekeliling kita, sebenarnya mempunyai sesuatu pengajaran ataupun iktibar. Di situlah kalau sekiranya orang tadi mengambil pemahaman, mengambil pengajaran, maka timbul antaranya rasa ketundukan tadi, kerdilnya diri kita ini. Tak ada apanya kita ni kalau nak dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang Allah tunjukkan pada kita tu hanya baru sebahagian kecil daripada kekuasaan yang ada, yang sebenarnya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu mudah-mudahan
Adanya rasa ketundukan dan kecintaan tadi, lalu gabungan dua perkara inilah yang menjadi asas untuk mendorong manusia untuk beribadah. Kerana tanpa kedua-dua perkara ini, maka mereka tidak seorang manusia tu takkan dapat maksud kata melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebutkan dalam persoalan sebahagian daripada apa yang telah pun kita nyatakan dalam perkongsian ilmu yang telah lalu. Kemudian kita juga membincangkan tentang persoalan ciri-ciri ibadah, yang mana pada malam ini kita menyambung perkara yang kedua, di mana ciri yang pertama yang telah pun kita sebutkan hari itu, bahawasanya hubungan manusia dengan Allah tidak memerlukan perantaraan. Kita tak perlu kepada orang tengah. Tak perlu kepada siapa pun yang boleh kita minta tolong untuk kita nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak berdoa, kita boleh berdoa sendiri. Nak mana kata sembahyang, kita boleh sembahyang sendiri, tanpa perlu kita mencari seseorang, tanpa perlu kita mencari sesuatu untuk kita jadikan sebagai perantara di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keduanya, ibadah dalam Islam ini bersifat tiada kongkongan pada sesuatu tempat peribadatan sahaja. Itu kena faham. Bahawasanya apa yang dimaksudkan dengan tiada ada kongkongan, tidak ada keterbatasan pada suatu tempat sahaja, bermaksud ibadah boleh dilakukan di mana-mana sahaja, di mana sahaja seorang itu berada, perhubungan yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala boleh dilakukan. Islam menganggap seluruh bumi kecuali tempat-tempat yang kotor dan najis sebagai masjid. Hal ini dapat dilihat dalam amalan Rasulullah SAW sendiri, di mana baginda bersalat di tengah-tengah padang pasir dan juga semasa berkeenderaan. Maksud dalam keadaan nak beribadah ni, dia tidak perlu yang kita sebut kata di masjid sahaja. Walaupun masjid ni di antara tempat untuk kita beribadah, tetapi bukanlah maksudnya ibadah tadi terkongkong dalam ruang masjid yang luasnya dalam keluasan yang tertentu. Tetapi ibadah tadi luas, dalam keadaan ibadah boleh dilakukan di mana sahaja. Contohnya bila kita kata masuk waktu sembahyang, bukan maksudnya kalau dalam keadaan kita di masjid saja yang nak boleh buat sembahyang, yang nak boleh sembahyang. Maka di mana pun, selagi mana tempat tadi tidak kotor ataupun tidak bernajis, maka di situ boleh kita tunaikan sembahyang dalam keadaan melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu perkara yang kedua, sifat ataupun bentuk ciri-ciri ibadah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang ketiga, apa yang disebut sebagai keluasan ibadah dalam Islam. Maksudnya ruang untuk kita melaksanakan ibadah tadi Allah buka dengan seluas-luasnya. Dalam keadaan tadi tidak terkongkong dengan tempat, maka dia juga tidak terkongkong dengan batasan waktu, masa, suasana, keadaan dan seumpamanya. Ianya merangkumi setiap aktiviti kehidupan manusia. Maka setiap apa yang dilakukan, baik yang bersangkutan dengan individu maupun dengan masyarakat, boleh dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Jadi dalam keadaan kita buat benda ni, apa juga yang kita buat ini boleh jadi ibadah. Maksudnya boleh dapat pahala jika kita memenuhi syarat-syarat yang nanti insya-Allah akan kita bincangkan. Maka dia tak kiralah apa pun yang kita buat. Dia tak kira apa pun yang kita lakukan. Hatta kalau sekiranya perkara tu yang kita buat tadi, kita nampak kecil, kita nampak benda biasa, kita nampak macam tak ada apa-apa yang istimewa pun. Tapi kalau sekiranya kita buat tadi, dia memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah pun ditetapkan, maka dia menjadi satu ibadah. Maksudnya peluang kita nak melaksanakan ibadah ini cukup luas.
tidak terkhusus kepada tempat-tempat ataupun kepada suasana-suasana ataupun kepada keadaan-keadaan ataupun kepada situasi yang tertentu, maka ketika itu boleh kita lakukan ibadah asal saja apa yang kita buat tadi memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, maka ia akan menjadi satu ibadah ataupun dikira sebagai satu amalan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah yang diperingatkan oleh pengarang kitab tadi. Dengan Allah kata kita hendaklah mempersiapkan amalan, iaitu mempersiapkan bekalan, iaitu dengan beribadah, kerana jalan menuju syurga tu satu perjalanan yang amat jauh. Maksudnya kita perlu kepada bekalan yang cukup banyak. Tak boleh bawa bekalan yang sikit, kerana adatnya kalau kita nak bermusafir dalam keadaan tempat yang kita nak tuju tadi tu agak jauh, maka kita kena melakukan persiapan yang begitu banyak, persiapan yang begitu rapi. Tak boleh sambil lewa je, tak boleh lebih kurang aja. Pasal apa? Ni nak pergi tempat jauh ni, bukan boleh mana kata ulang-alik hari-hari. Maka ketika tu begitulah, dalam keadaan digambarkan bahawasanya perjalanan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala itu perjalanan yang agak jauh, maka maksudnya kita perlu kepada bekalan yang secukupnya. Lalu ketika itulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang seluas-luasnya untuk kita beribadah agar kita boleh mengutip seberapa banyak ibadahnya, seberapa banyak kebaikan-kebaikan dalam kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika itu kata para ulama juga, ibadah ini terbahagi kepada dua bahagian, apa yang disebut sebagai persoalan ibadah khususiyah. Ibadah yang kita biasa sebut sebagai ibadah itulah ibadah khusus. Baik. Maka perkara-perkara yang ada hubungan terus ataupun langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai hablum minallah, seperti mengerjakan sembahyang, berpuasa, zakat, haji, berzikir, tilawatil Quran, doa, istighfar dan lain-lain ibadah yang ada hubungan terus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan ia sebagai ibadah khususiyah. Baik. Maka ibadah khusus itu adalah untuk mempersiapkan individu menghadapi ibadah umum yang mesti dilakukan di sepanjang kehidupan. Jadi kenapa mana kata didulukan yang khusus ni? Kerana daripada khusus ni nantilah akan terpecah kepada apa yang disebut sebagai ibadah-ibadah umum yang jenisnya, yang sifatnya, yang bentuknya begitu banyak, yang tadi kita sebut dalam keadaan keluasan ibadah dalam Islam. Kerana kalau sekiranya kita tidak didedahkan dengan persoalan maknanya melakukan ibadah khususiyah tadi, maka mungkin ibadah-ibadah umum tadi tak dapat kita laksanakan, tak dapat kita nak lakukan. Ketika itulah diberikan dulu, diletakkan dulu perkara yang berkaitan dengan hubungan terus antara manusia dengan Allah. Sebab itu dalam mentafsirkan apa yang disebut sebagai persoalan Islam dalam suatu hadis yang disebut sebagai hadis yang sahih yang menceritakan tentang soalan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara soalan yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi ialah ma huwal Islam? Apa dia Islam ni, kata Nabi. Maka Nabi menjawab, Islam tu antaranya mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan perkara itu. Namun kata para ulama, apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan Islam ialah seluruh apa juga kebaikan, perbuatan, amalan yang mendatangkan rahmat dan keredaan oleh Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa juga perkara yang kita buat, benda tadi baik, mendatangkan pahala, mendatangkan rahmat dan keredaan Allah, maka tu dinamakan dengan Islam. Itulah ajaran Islam itu, apa yang Islam suruh. Tapi kenapa dalam hadis tadi
disebut hanya 4 amalan tu aja. Pertama mengucap mengucap sembahyang, puasa, zakat dan juga haji, kerana 4 ataupun 5 tadi merupakan asas dia. Daripada asas inilah akan terpecahnya ibadah-ibadah yang bersifat sebagai umum. Yang juga kata para ulama akan menentukan sama ada perkara yang umum tadi memberikan kebaikan ketika mana yang khusus ini kita jaga, kita buat, kita pelihara dan seumpamanya. Maka itu yang disebut sebagai ibadah khususiyah. Baik. Maka bagaimana kita nak mengaitkan perkara tadi kata para ulama di mana ibadah-ibadah khusus ni seumpama sembahyang, puasa, zakat dan juga haji ni tadi merupakan sesuatu amalan untuk mempersiapkan kita untuk melakukan ibadah secara umum, maka kata para ulama ini kerana sembahyang mengingatkan kita 5 kali sehari bahawa sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah dan hanya kepadanya tempat pengabdian kita untuk mengeratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan merasakan sifat tadi, sifat perhambaan tadi. Rasa sifat hamba tadi yang kata tadilah, ketundukan tadi. Berasa kata kita ni tak ada apa-apa melainkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mengharapkan rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara puasa pula menimbulkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak akan membatalkannya walaupun dalam keadaan bersendirian. Maka puasa tadi mempersiapkan diri kita untuk ada sifat ketakwaan. Sentiasa mencari, sentiasa kita berusaha, berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tu disuruh kita berpuasa. Zakat pula mengingatkan kita bahawa harta yang kita perolehi adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam harta kita sebenarnya ada hak-hak orang lain yang mesti kita serahkan kepada pemiliknya. Kerana itulah diajar. Makanya mudah-mudahan dengan kita mana kata mengingati perkara itu, maka kita dapat melakukan ibadah dari sudut apa yang disebut sebagai persoalan harta benda. Maka haji pula menimbulkan perasaan cinta dan kasih kepada Allah di dalam hati dan kesediaan untuk berkorban kerananya. Maka di antara beberapa persoalan yang disebut oleh para ulama dalam keadaan ibadah-ibadah khusus ini sebenarnya sebagai satu persediaan dan persiapan untuk kita melakukan ibadah yang disebut sebagai umumiyah. Pasal itu perkara yang khusus tadi tu ada 5 tu aja, tapi cabang daripada 5 ni yang tu banyak. Cuma bila kita kadang-kadang tengok yang 5 tu aja, maka itulah kita rasa ibadah. Yang pecah daripada 5 ni kita tak nampak dia sebagai satu ibadah. Kita tak nampak dia sebagai satu kebaikan. Kita tak nampak sebagai satu perkara yang mudah untuk kita mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, apa yang disebut sebagai ibadah umumiyah. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah umumiyah ialah mengerjakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya yang ada hubungan dengan manusia ataupun yang kita sebut sebagai hablum minan nas. Yang ni yang paling banyak sebenarnya. Tak kita bangkit daripada pagi sampai kita tidur balik itu kita akan jumpa mana kata manusia sepanjang 24 jam kita hidup ni. Tapi bila kita tak nampak kata di situ ada persoalan yang dinamakan sebagai ibadah umumiyah tu, maka di situlah kadang-kadang berlaku kekurangan, berlaku ketidaksempurnaan, berlaku sedikit kelonggaran dalam kita mencari apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti mana ibadah umumiyah ini? Seperti menunaikan kewajipan-kewajipan sesama manusia,
menghormati ibu bapa, jiran, mengiratkan silaturrahim, yakni saudara mara, sahabat handai, bermuamalah dan seumpamanya. Yang ni yang paling banyak dalam kehidupan kita. Tapi bila kita tak nampak tadilah, bila kita menyalah ertikan, menyalah tafsirkan persoalan ibadah, maka kita cuma nampak yang khusus itu, lalu meninggalkan persoalan hablum minan nas yang kadang-kadang kita laksanakan mengikut hawa nafsu kita, mengikut pandangan kita, mengikut akal kita, tapi tak kita letakkan ianya sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua-dua bahagian ini sebenarnya melengkapkan pengertian ibadah yang sebenar dalam Islam. Jadi kalau satu je tadi kita letak, satu ni kita tak ambil kisah, maka ibadah yang kita buat tadi walaupun dikira sebagai ibadah tapi dalam keadaan tak lengkap. Dalam keadaan ada kekurangan, dalam keadaan ada kepincangan, dalam keadaan ada perkara yang perlu untuk kita perbetulkan. Kenapa? Kerana ibadah tadi mencakupi dua-dua bahagian ni, ibadah khusus dan ibadah umum. Maka ianya juga menunjukkan kepada kesyumulan Islam ataupun kesempurnaan Islam, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-38, yang bermaksud tidak aku luputkan dalam Alkitab ini sesuatu pun kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka akan dikumpulkan. Dan begitu juga dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-89 dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmah dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut sebagai persoalan ibadah tadi. Jadi kita nak kena faham, kata dalam hidup ni kita kena pergi dua-dua. Yang khusus tu pun kita jaga, maka yang umum ni pun kita cari. Yang bersifat umum ni pun kita laksanakan agar kedua-dua benda tadi ada, lalu melengkapkan pengertian ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, agar kita dapat melaksanakan tuntutan sifat ataupun hikmah penciptaan kita untuk yang Allah sebut tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa wa ma khalaqtul dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mana kata untuk mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul Allah tak jadikan manusia ni melainkan untuk mereka beribadah, untuk kita beribadah, melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dalam keadaan tadi yang kita sebut, kata para ulama, apa juga perkara terutama dalam persoalan yang bersifat ibadah-ibadah umum ini boleh kita jadikan ia sebagai satu ibadah jika sekiranya mengikut syarat-syarat yang tertentu. Maka kata para ulama, di antara syarat-syarat ketika kita beramal untuk menjadikan amal tadi sebagai satu ibadah adalah seperti berikut. Maka setiap amalan hidup, sama ada perbuatan, perkataan ataupun niat yang kita lakukan seharian, akan dikira sebagai ibadah ketika mana ianya memenuhi syarat-syarat yang berikut. Jadi tak kira perbuatan kita tadi jadi ibadah, percakapan kita boleh jadi ibadah, hatta lintasan hati ataupun niat. Kadang-kadang tak buat lagi baru terniat pun boleh jadi ibadah. Tapi ketika mana? Ketika memenuhi syarat-syarat yang berikut. Pertama, amalan yang dikerjakan itu hendaklah amalan yang diakui oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara pertama. Kalau kita nak buat benda tu, nak bagi jadi ibadah, kita kena pastikan ibadah tadi, benda tadi, kerja tadi merupakan kerja yang dilakukan, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara tu perkara yang memang diakui, perkara yang disyariatkan, perkara yang dibolehkan, perkara yang disuruh,
maka ketika itu bila kita laksanakan, maka mudah-mudahan perkara tadi dianggap sebagai suatu ibadah. Tapi kalau sekiranya perkara itu tidak disyariatkan, maka dia tak jadi ibadah. Seumpama orang yang berniat kata baik nak tolong orang, tapi dia tolong dengan cara dia curi barang orang lain dan diserahkan pada orang lain. Maka yang tu tak jadi ibadah. Kenapa? Kerana perbuatan mencuri itu perkara yang tidak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia kata niat dia baik. Tak, dia curi barang orang ni, tujuan dia bila dia curi tadi dia nak bagi pada orang lain, ataupun dia curi, dia jual, duit dia jual tu dia sedekah pada orang. Maka tu tak dikira sebagai satu ibadah. Kenapa? Kerana asal kerja tadi tidak diakui dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Kena tengok dulu. Pertama, kena tengok dulu sifat ataupun bentuk kerja yang kita nak buat tadi, apakah diakui ataupun dilarang dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, amalan itu hendaklah dikerjakan dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana mentaati suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lakukan bukan kerana niat yang lain, melainkan kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kerana perkara ini Allah suruh, kerana perkara ni Allah sebut, Nabi suruh, maka kita buat perkara tadi. Semata-mata mengharapkan rahmat dan keampunan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana niat nak menunjuk, bukan kerana niat untuk mencari pujian, mencari pangkat, mencari pengaruh, mencari sesuatu. Tidak. Pergi buat tu memang niatnya kerana Allah betul. Bukan kerana yang lain daripada itu. Tapi kalau sekiranya lain daripada itu, maka kerja tadi tidak dikira sebagai ibadah, walaupun ianya satu perkara yang asalnya dikira sebagai ibadah. Seumpama contoh, maksudnya kita bersedekah, kita membaca Quran, kita sembahyang, tapi kalau sekiranya niat tadi bukan kerana Allah, maka dia tidak dikira sebagai satu ibadah. Sebagaimana yang Allah sifatkan dalam Quran, bagaimana salat yang didirikan oleh golongan yang munafik ketika melaksanakan ibadah sembahyang bukan kerana Allah, tapi kerana nak supaya mereka tidak disebut sebagai golongan yang munafik, melindungi kemunafikan dalam diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menampakkan mereka tadi seorang Muslim, maka perkara tadi tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu tidak dikira sebagai ibadah, tidak ada pahala, tidak ada apa-apa kebaikan dalam apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, amalan-amalan tadi selain daripada diakui dalam syariat Allah, selain daripada dengan niat yang ikhlas, maka amal-amal tersebut hendaklah dilakukan dengan seelok-eloknya bagi menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sebuah hadis yang bermaksud, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka apabila seseorang daripada kamu membuat sesuatu pekerjaan, maka dilakukan pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh. Jadi nak jadi ibadah ni pun kita kena buat dalam keadaan yang bersungguh-sungguh, dalam keadaan yang sehabis sempurna, dalam keadaan yang sehabis elok, bukan sekadar melepaskan batuk di tangga aja. Kerana kadang-kadang begitulah sifat kita ni, bila sampai time ibadah ni lebih kurang sudah. Janji buat udah. Dari dia kata daripada tak buat langsung, ada juga dia kata. Dalam keadaan tak ada nak bersungguh, nak tengok kata bagaimana nak buat, bagaimana perlu kita lakukan, sedangkan Nabi sebut itu. Nabi kata innallaha yuhibbu idza amila ahadakum amalan an yutqinahu. Yang Nabi kata, Nabi kata Allah suka kalau ada di antara kamu yang melakukan satu amalan,
maka dia melaksanakan amalan tadi dengan bersungguh-sungguh. Dia pastikan semua perkara yang dia buat tadi cukup, segala perkara yang perlu ada. Rukunnya ada, sunatnya ada, syarat sahnya ada, semuanya ada lah. Dalam keadaan tidak mengambil sikap sambil lewa dan seumpamanya. Maka ketika tu kalau adalah sifat ini ataupun syarat ini dalam ibadah yang kita buat, maka ketika itu mudah-mudahan pekerjaan tadi akan dikira sebagai satu ibadah. Jadi insya-Allah kita akan sambung dua lagi syarat yang disebut oleh para ulama dalam menjadikan amalan kita menjadi satu ibadah, terutama dalam apa yang disebut sebagai ibadah umumiyah tadi. Contoh kalau sekiranya mana kata kita nak buat satu amalan, bantu orang, baik bantu tadi dalam keadaan sesuatu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sifat kerja tolong menolong ni Allah suruh, terutama atas sifat ketakwaan. Maka kita tolong, amalan kita tolong orang tadi itu satu ibadah yang diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lakukan amalan tadi niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana nak harap dia puji kita, ataupun bukan macam biasa kita sebut hari inilah, kadang-kadang kita pun sebut sesuatu yang rasanya tak patut kita sebut. Biasa kita sebut apa? Biarlah kita tolong orang hari ini, nanti besok kita susah dia pula tolong kita. Bunyinya macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya tak boleh macam tu. Tak? Kita tolong tadi mana kita ikhlas, bukan kerana mengharapkan besok kalau kita tolong orang, nanti bila kita susah orang tu tolong kita. Apa jadi kalau sekiranya nanti takdir kata orang tu tak tolong kita waktu kita susah, maka mungkin kita akan rasa menyesal aku tolong dia hari tu. Udah tak ada keikhlasan, udah tak ada dah apa yang kita sebutkan hari itu. Maka baik kita letakkan apa yang kita buat ini kerana Allah. Soal dia nak tolong kita, dia tak tolong kita, dia nak ingat, dia nak kenang, dia nak kata terima kasih pun tak usah kira. Sebagaimana yang kita biasa dengar dalam solat subuh yang kita buat pada hari Jumaat tu, ketika mana imam membaca salah satu daripada surah dalam sembahyang, surah Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu, memberi pertolongan kepada kamu kerana mengharapkan balasan daripada Allah, dan kami tak hendak, mana kata la nuridu minkum jazaan, balasan, wala syukura, walau balasan bukan kata balasan tak ada, hatta terima kasih kalau tak ucap pun tak ada masalah. Tak, kita kadang-kadang tak senang hati tak, dia ni dah tolong, terima kasih pun tak ada, dia kata. Maka yang tu tak boleh lah. Kerana mungkin lari nanti sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang ketiga tadi, maka bila kita tolong tadi, kita tolong dalam keadaan sebaik mungkin sampai selesai masalah dia. Sampai dia lapang. Dalam sebuah hadis yang disebut oleh Nabi SAW, dalam apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam apa yang bermaksud Nabi kata dalam sebuah hadis, siapa yang melepaskan suatu kesusahan seorang mukmin, maka pasti Allah akan melepaskan daripadanya suatu kesusahan pada hari kiamat. Dan sesiapa yang menjadikan urusan orang lain mudah, maka pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka sampai tahap itu, hanya kita bagi kalau dia susah sampai hilang kesusahan yang dia tanggung, kalau dia rasa payah sampai hilang kepayahan yang dia hadapi, maka kita tolong dengan sebaik-baiknya. Maka itu di antara tiga syarat. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dua untuk kita melihat kepada persoalan syarat amalan yang kita buat ni, terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan ibadah umumiyah. Mudah-mudahan dia menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita menyambung beberapa lagi persoalan, berkongsi pesanan dan peringatan yang
terangkan oleh para ulama, guna untuk kita jadikan sebagai satu panduan dan pedoman dalam kita melaksanakan apa yang telah pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah, dengan harapan segala amalan dan kebaikan yang kita laksanakan akan diterima sebagai satu amal yang soleh insya-Allah. Jadi untuk itu sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.